Assalamualaikum kepada semua yang sedang menonton YouTube channel Nova Studios. Okey, saya adalah Red Nova. Kepada siapa yang belum kenal saya lagi. Okey, kepada siapa yang ada tengok video 2 minggu lepas dengan video minggu lepas, Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. Video berkenaan dengan topik muzik part 1 dan part 2. Sebenarnya minggu lepas saya terlupa nak bagi tahu genre blues tu dia dah masuk ke zaman muzik moden sebenarnya. Saya tertinggal bahagian tu. So saya minta maaf lah. Dekat sini baru saya bagi tahu. Minggu lepas saya lupa nak cakap. Harap korang maafkan lah. Okay. So untuk video kali ni kita dah masuk ke topik kedua, which is topik yang saya dah janjikan minggu lepas, which is topik tarian. So untuk topik kedua ni saya akan bahagikan kepada beberapa bahagian sebab kalau nak ceritakan kesemuanya jadi panjang lah cerita ni kan. Jadi 2 jam lebih kan. So korang pula bosan pula tengok muka aku kan. Dengar suara pun jadi bosan kan. Kalau korang nak tahu, tarian tradisional ni terlalu banyak tau tak. Dia lebih banyak daripada muzik tradisional pada zaman dulu. So saya ceritakan mana yang utama sajalah yang ada dekat dalam tanah Melayu ni. Yang mana yang popular, yang mana yang kita semua tahu. Sebelum saya mula bercerita tentang topik tarian ni, seperti video sebelum-sebelum ni, saya ada buat disclaimer. Mana yang rasa was-was tu korang boleh tanya pada yang lebih arif, yang lebih pakar dalam bidang yang saya ceritakan hari ni. Mana yang tak betul tu, mana yang salah tu, saya minta maaf lah. Mungkin orang tu terangkan salah ataupun saya yang salah faham dengan apa yang orang tu terangkan. Kalau information tu betul, Alhamdulillah, korang dapat ilmu, saya pun dapat pahala menyampaikan ilmu. Okey, tarian ni, kalau korang tanya member korang, kebanyakan yang akan jawab obviously lah. Satu kesenian pergerakan. Bagi saya, tarian ni sebenarnya dia adalah satu kesenian bahasa tubuh. So kalau macam korang tengok penari ballet, diorang ada sampaikan cerita diorang daripada tarian. Kalau korang ada layan daripada filem Step Up, daripada filem Street Dance, daripada mana-mana movie lah yang berkenaan dengan tarian ni, korang akan tahu punya. Sebab kalau korang tengok dalam filem Step Up tu pun, dalam cerita Step Up 3D, kalau korang perasan lah, pengacara dalam pertandingan World Jam tu, dia ibarat mengulas setiap tarian diorang dekat atas pentas tu. Kat situ korang boleh faham lah kenapa saya katakan tarian ni sebenarnya adalah satu kesenian bahasa tubuh. Bukannya satu kesenian pergerakan sahaja. Kalau korang tak percaya, korang tengoklah cerita Step Up 3D tu sekali lagi. Janganlah tengok final battle je. Korang tengoklah daripada awal sampai habis. Barulah korang tahu apa maksud tarian tu sebenarnya. Okay? Tarian ni pun dia ada pelbagai jenis tau. Dia ada pelbagai zaman. Dia ada zaman tradisional, dia ada zaman klasik dan dia ada zaman moden. Which is zaman tradisional tu macam kuda kepang, macam tarian ulit mayang kan. And then tarian klasik pun ada. Macam Michael Jackson punya tarian tu pun salah satu daripada tarian klasik. And then tarian Elvis Presley tu pun klasik. Nanti banyaklah juga saya akan cerita tentang tarian klasik ni, termasuklah tarian Pak Wan. Okay. And then zaman tarian moden. Zaman tarian moden ni ada banyak jugalah. Tapi tarian sotong tak termasuk ya. Adik-adik yang mana yang duk kecoh-kecoh dekat internet pasal tarian sotong yang korang buat tu tak termasuk ya dik. Yang tarian Fortnite tu boleh lah dalam kategori tarian moden sebab saya boleh kata gerak dia tu okey lagi lah berbanding dengan tarian sotong tu. Tarian sotong tu rasa macam nak baling kasut dekat muka kau dik. So untuk video kali ni saya nak bercerita tentang
tarian tradisional dululah. So, untuk tarian tradisional yang pertama, ini adalah tarian yang wujud pada kurun ke-14 ke kurun ke-15 macam tu lah. Ini adalah tarian Melayu asli ataupun tarian asli. Tarian asli ni, dia adalah tarian yang dicipta khas untuk genre dondang sayang sebenarnya. And then tarian asli ni bukan setakat dekat negeri Melaka, dekat negeri Selangor yang terkenal dengan tarian ni, tapi dekat Johor pun ada, dekat Sabah pun ada, dekat Sarawak pun ada. Dia tarian asli ni bukannya tarian yang negeri tu punya, keaslian daripada negeri tu, tak. Tarian asli ni adalah tarian kebangsaan negara kita. So, jangan ada yang terkejut kalau Sabah Sarawak pun ada yang menari tarian ni. Sebab mak saya pun dulu adalah seorang penari kebudayaan tarian asli sampai ke dia pindah ke Selangor ni pun. Mak saya masih lagi dikenali sebagai seorang penyanyi dan penari tarian asli pada zaman dululah. Tarian tradisional ni sampai sekarang masih lagi ada, cuma kita kena ketengahkan segala tradisi kita pada zaman dulu. Jangan harapkan mak bapak kita, jangan harapkan orang-orang lama je yang kena buat semua benda ni. Kita yang orang-orang muda pun kena ketengahkan, kena belajar segala kesenian ni supaya kesenian tradisi kita tak ditindas oleh peredaran zaman. Pada zaman dulu, zaman sebelum pemerintahan Sultan Mahmud Shah, tarian asli ni antara tarian yang paling popular lah di kalangan pembesar-pembesar Melayu dekat tanah Melayu, sampai ke pedagang-pedagang pun tahu tarian asli ni. Asal diorang singgah dekat Pelabuhan Melaka dulu, diorang akan dipersembahkan dengan lagu dondang sayang and tarian asli ni. And then pada zaman Kesultanan Mahmud Shah, barulah tarian baru diperkenalkan untuk lagu dondang sayang ni. Tapi untuk satu lagu je lah, lagu favourite Sultan, iaitu tarian Inang ataupun tarian Mak Inang. Tarian Mak Inang ni adalah tarian yang digelar pada zaman dulu untuk lagu Mak Inang. Sebab lagu ni adalah lagu kegemaran Sultan. So, Sultan titahkan ketua Inang ataupun ketua Dayang untuk cipta satu tarian and then ajarkan dayang-dayang istana pasal tarian tu untuk dipersembahkan masa majlis keramaian istana. Ataupun nama lain bagi tarian Mak Inang ni adalah tarian si kembang Cina pada zaman dululah. And then bila versi moden, dia dipanggil tarian Inang sahaja. And then pada zaman moden ni, dia dipersembahkan dalam majlis sosial. Tarian Inang ataupun tarian Mak Inang ni, dia punya keunikan, dia punya keistimewaan adalah pergerakan lengguk badan dia yang lembut dan lemah gemalai. Macam mana yang korang tengok dekat persembahan-persembahan pentas tarian Inang, tarian Mak Inang. Itulah dia pergerakan tarian dia. Siapa yang tak pernah tengok lagi tarian Mak Inang tu macam mana, boleh Google, boleh search dekat YouTube, cari. Video tu ada je. Kalau tak jumpa, tak tahulah korang. Kalau korang tak tahu juga, korang boleh je cari dekat filem senario XX. Dekat dalam tu, penampilan pertama Fazura dalam industri seni tanah air kita, ada satu scene tu dia buat demonstrasi tarian Inang. Itu bukan tarian tradisional asli tau. Itu adalah tarian tradisional Inang ataupun Mak Inang. Kalau tarian Mak Inang ni, dia cuma dapat dekat lagu Mak Inang aje lah.
Ada yang gunakan lagu Dondang Sayang ni untuk tarian asli, ada juga yang gunakan lagu Dondang Sayang ni untuk tarian inang pada zaman moden ni lah. Kalau tarian Mak Inang ni, lagu Mak Inang sahaja. Sebab itu adalah lagu kegemaran Sultan Mahmud Shah pada kurun ke-15 dulu. Okey, sekarang ni saya nak masuk ke tarian Zapin. Seperti yang kita tahu, Zapin ni popular dekat negeri Johor. Siapa orang Johor yang tak tahu tarian Zapin tu apa, TMJ boleh angkut kot. Kalau orang Malaysia yang mana yang tak tahu tarian Zapin tu apa pun boleh kot TMJ angkut. Tarian Zapin ni sebenarnya dia berasal daripada Arab. Tapi dia diadaptasi, diubah suai daripada segi bentuk tarian dan ragam tarian tu, jadilah tarian Zapin bagi masyarakat Melayu Nusantara pada zaman dulu. Sampailah sekarang, tarian Zapin ni masih dikekalkan dekat dalam kebudayaan kesenian tanah Melayu. Tarian Zapin ni, dia bukan setakat dekat Malaysia, dekat negeri Johor saja tau. Dia dekat Pahang pun ada. Kalau mana yang layan YouTube channel Tinker Studios, kalau korang perasan lah, daripada Pekan, tapi dia tahu tarian Zapin. Sebab tarian Zapin ni dia ada juga dekat Pahang, dia ada juga dekat Singapura, dekat Brunei, Riau dan Sumatera. So bukan negara kita saja yang tahu, bukan negeri Johor saja yang ada tarian Zapin ni. Banyak lagi negara lain, banyak lagi negeri lain yang ada tarian Zapin ni. Macam Zapin Arab, ada jenis Zapin Arab. Ada juga Zapin Johor, yes, macam yang korang tahu. Sampai sekarang masih lagi orang kenal dengan tarian Zapin Johor. Zapin Pekan, salah satu daripada Zapin yang berada dekat negeri Pahang. Zapin Lengga ke ataupun Lengga. Antara Zapin yang tertua dekat negeri Johor lah. And then Zapin Tenglu. Tenglu ni ada dekat Mersing ya. Siapa orang Johor tu tahulah. Yang mana yang tak tahu Tenglu tu dekat mana, dia ada dekat kawasan Mersing. So Zapin ni boleh dikatakan popular lah dekat Tenggara Asia ni. Okey, habis cerita pasal Zapin, sekarang ni saya nak masuk cerita ke tarian kuda kepang. Tarian kuda kepang ni sebenarnya dia berasal daripada tanah Jawa, Indonesia, and then tersebarlah ke tanah Melayu memainkan tarian ni di Malaysia. Asalnya tarian ni adalah satu kesenian yang memuji para pejuang yang berjaya mengusir penjajah daripada menindas rakyat dekat Pulau Jawa tu. Sampai sekarang kuda kepang ni masih lagi ada dekat tanah Melayu ni, dekat Malaysia ada, terutama sekali dekat Johor, ada juga dekat Singapura pun ada, dekat Indonesia pun of course ada, terutama sekali dekat tanah Jawa lah. Kalau korang nak tahu, kuda kepang ni dia ada pertandingan tau antara 3 negara ni. Saya tak tahulah negara mana yang biasa jadi juara sebab saya tak berapa minat sangat dengan tarian kuda kepang ni. Sebabnya ada beberapa kisah ataupun cerita yang berkenaan dengan kuda kepang ni yang buatkan saya rasa macam was-was dengan tarian ni. Walaupun sebenarnya tarian ni adalah satu kesenian yang cantik, yang tujuannya baik. Tapi bila lama-lama orang makin taksub dengan tarian ni, orang mulalah pakai kemenyan, orang mulalah pakai itu, pakai ini. So tarian ni mula jadi mistik dekat dalam dunia kita ni. So disebabkan itulah saya agak skeptikal dengan tarian kuda kepang ni. Sama juga dengan tarian barongan, which is tarian yang dilakukan, yang dimainkan selepas tarian kuda kepang. Kalau nak diikutkan, tarian barongan ni adalah tarian yang menggambarkan kisah-kisah Nabi Sulaiman. Tapi disebabkan topeng dia agak menyeramkan, and then ialah dengan bau kemenyan yang dorang ada bakar, dengan macam-macam lagi lah dorang buat dengan tarian barongan ni. Tarian ni jadi salah satu tarian mistik dekat dalam tanah Melayu ni.
So saya jadi kurang seronok, kurang berminat lah dengan tarian ni sebab dia agak mistik dan saya ni pun bukannya lah berani sangat. Ada orang dia kata tarian ni okey je, tarian ni bagus je, tak ada masalah apa pun. Tapi dengan banyak kisah yang saya ada dengar daripada malam seram, daripada orang-orang yang terlibat dengan tarian-tarian macam ni, so saya jadi skeptikal dengan tarian Kuda Kepang dengan tarian Barungan ni. Bukan setakat saya seorang, saya rasa rasanya kebanyakannya orang dalam Malaysia ni pun jadi skeptikal dengan tarian ni sebab topeng yang diorang pakai tu agak menyeramkan. Dengan tarian diorang pun agak menyeramkan. Sampai ada yang pijak-pijak kaca. Itu rasanya Kuda Kepang kot. Yang ada diorang pecahkan kaca dekat bawah lantai, lepas tu diorang duk menari pijak-pijak kaca tu. And then ada juga yang pijak-pijak paku. So saya jadi macam, oh ini tarian ke apa ni kan? Ini macam bentuk pemujaan pun ada. Tapi saya tak nak cakap lebih. Itu adalah tradisi masyarakat Melayu. Dan asalnya memang baik. Asalnya Kuda Kepang adalah dukungan rakyat kepada pejuang yang berjaya menindas penjajah pada zaman dulu. Barungan ni pula adalah kisah-kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. So kedua-dua ni ada background yang baik. Cuma saya tak tahulah kenapa zaman sekarang ni saya tak tahulah zaman bila yang diorang start gunakan kemenyan untuk memulakan persembahan. So saya kadang-kadang agak seram sikit lah. Even saya pernah duduk dengan beberapa orang yang ada terlibat dengan Kuda Kepang dengan Barungan ni. Kadang-kadang tu diorang, tak selalu, tapi kadang-kadang diorang akan kena rasuk tengah malam. Saya setiap kali macam pukul 12 lebih macam tu lah. Dia lepas pukul 12 je, dia akan jadi lain macam tau. Dulu masa saya sambung belajar dekat college kat dalam Selangor ni, saya mengaku saya adalah smoker. Sampai sekarang pun saya masih lagi smoke, tapi bukannya cigarette, bukannya rokok, tapi ya pot. Daripada vape sampai ke pot saya masih lagi. Cuma tengah slow-slow lah nak berhenti ni. And then masa zaman tu kita orang tengah isap rokok, tengah lepak-lepak. Yelah, esoknya hari Sabtu, tiba-tiba member seorang ni, saya tak tahu tau, dia ni ada terlibat dengan Kuda Kepang. Waktu tu dalam pukul 12 suku ke 12.20 ke macam tu. Ke pukul berapa saya tak ingat lah, tapi lepas pukul 12 lah. Dalam 12 lebih tengah malam, tiba-tiba dia macam jadi karakter yang berlainan tau. Kita orang macam, saya tak tahulah, yang lain mungkin lah dah tahu sebab saya pun masa tu baru je masuk dekat rumah tu. And then diorang yang lain kemungkinan diorang dah tahu, saya je yang belum tahu. And then saya jadi pelik lah. Malam tu saya tak boleh tidur tau. So saya lepak lah dengan diorang, lepak-lepak, isap rokok kan, borak-borak. Sekali seorang member ni macam bertukar identiti dia. Dia jadi lain tau. Lepas tu banyaklah benda jadi. Dia boleh puntung rokok tu dengan ada bara sekali. Dia boleh ambil daripada tangan seorang member tu. Dia makan. Bara tak padam lagi, dia makan. Saya macam, wow, lain macam ni. Ini saya tak tahulah apa jadi waktu tu kan. Minyak wangi pun dia pergi sembuh kat dalam mulut. Saya macam, apa benda dia ni? Tiba-tiba jadi macam ni. Saya jadi marah masa waktu tu. And then banyaklah saya duduk dengan orang-orang yang ada terlibat dengan tarian Barungan, tarian Kuda Kepang ni. Which is lepas pukul 12 tengah malam mesti akan jadi punya. Diorang kena rasuk. Diorang akan jadi orang lain daripada apa yang kita kenal, apa yang saya kenal diorang. And then bila saya dengar podcast Malam Seram,
saya dengar Misteri Jam 12. Asalnya Misteri Jam 12 sekarang ni, kalau siapa yang tak tahu, bagi siapa yang kenal Casey Champion, yang dulunya dia kendalikan Misteri Jam 12 dekat radio Singapura dulu. Sekarang ni dia berhenti daripada buat radio, dia buat Malam Seram. Saya kenal Misteri Jam 12 ni 2010 kalau tak silap saya. And then sampai sekarang saya masih lagi dengar kisah-kisah yang dikongsikan oleh Casey Champion dekat dalam Misteri Jam 12, sekarang ni Malam Seram. So banyaklah juga kisah pasal kuda kepang dengan tarian barungan ni. Korang jangan pula skeptikal dengan benda-benda macam ni. Saya, sebab saya ada pengalaman, tapi janganlah terlalu menuduh sangat orang-orang yang ada terlibat dengan tarian kuda kepang, dengan tarian barungan ni. Sebab mengikut apa yang saya dengar daripada Malam Seram, ada yang bukan ahli dia yang tak mendalam sangat dalam ilmu tarian kuda kepang dengan barungan ni. Sebab ada juga yang member saya yang main tarian kuda kepang, tapi dia tak adalah kena rasuk ke apa. Dia okey, dia tak ada masalah apa pun. Cuma ada beberapa orang yang terlalu mendalam sangat dengan ilmu tarian kuda kepang ni. Itu yang kadang-kadang benda-benda yang tak sepatutnya jadi dekat dia lah. Cuma korang jangan pandang serong. Yang mana nak belajar kuda kepang, tarian barungan ni, boleh ambil, tapi jangan terlalu mendalam sangat. Takut nanti kang dia boleh mendatangkan sesuatu yang tak elok lah pada diri kita dan pada agama. Okay? Okay, sekarang ni saya nak masuk ke satu lagi tarian yang agak misteri juga dekat dalam tradisi masyarakat Melayu pada zaman dulu. Ini adalah tarian Ulik Mayang. Ulik Mayang ni kalau siapa yang tak tahu, boleh Google. Ada juga lagu, ada juga dia punya tarian. Yang mana yang pernah tengok cerita Mak Lambung, ada satu scene tu, diorang menari Ulik Mayang dekat tepi pantai. Sekarang ni tarian tu dah jadi persembahan. Dulunya tarian tu adalah tarian upacara persembahan untuk penunggu laut. Ulik Mayang ni seperti yang kita tahu, dia berasal daripada Terengganu. Dia bukannya berasal daripada negara luar macam tarian-tarian lain yang dibawa ke tanah Melayu. Ini adalah tarian yang dicipta pada zaman sebelum kedatangan Islam di tanah Melayu di negeri Terengganu. Tarian Ulik Mayang ni, kalau korang nak tahulah, dia sebenarnya adalah satu tarian yang agak misteri dan mistik. Bukan zaman dulu lagi, zaman sekarang pun, yes, dia masih lagi misteri, dia masih lagi mistik. Dia bukan misteri apa, tapi misteri dia berkenaan dengan gangguan. Kisah asal-usul Ulik Mayang ni ada beberapa version, tapi yang paling obvious adalah kisah pasal seorang nelayan yang hilang dekat tengah laut. And then penduduk nelayan pada waktu tu, diorang panggil seorang bomoh untuk menyeru semangat laut tu lah, ataupun penunggu laut tu, untuk pulangkan balik seorang nelayan tu. And then bila bomoh tu mula buat upacara, dia seru. Kalau korang nak tahu, lirik lagu Ulik Mayang tu sebenarnya adalah mentera tau, yang dah diubah suai. Dulu mentera tu penuh. Sekarang ni diorang pakai mentera tu sebagai satu lirik lagu lah. Dia ubah suai, dia jadikan lirik lagu sahaja, dia bukan jadi mentera. And then bila bomoh tu mula menyeru, puteri yang pertama ni pun datang. Sampailah puteri yang keenam, diorang pun mulalah bercerita yang sebenarnya salah seorang daripada 6 puteri tu dah mula jatuh cinta dekat nelayan tu. Tapi bomoh tu paksalah untuk dia pulangkan balik orang yang dia culik tu, orang yang dia sembunyikan tu. Sampailah bomoh tu seru,
puteri yang ketujuh, which is puteri yang sulung. Bila bomoh tu terangkan apa yang jadi dekat puteri sulung tu, and then puteri sulung tu mulalah mengarahkan, ku tahu asal usulmu, yang laut balik ke laut, yang darat balik ke darat. So itulah yang ada dekat dalam lirik lagu Ulik Mayang, rangkap yang terakhir sekali. So lepas daripada peristiwa tu, bomoh dengan penduduk-penduduk, nelayan-nelayan yang ada dekat kampung tu, diorang mulalah rasa terhutang budi dekat penunggu laut tu. Diorang mulalah buat persembahan dengan meletakkan nasi berwarna dekat tepi pantai, and then diorang menyanyikan lagu Ulik Mayang sambil menari dekat tepi pantai dengan tarian Ulik Mayang. So kalau ikutkan dulu, Ulik Mayang ni adalah satu upacara, tapi sekarang ni selepas kedatangan Islam ke tanah Melayu, mulalah Ulik Mayang ni dijadikan satu persembahan pentas sahaja. Tapi itu pun ada yang kena ganggu. Macam kakak saya dengan kawan-kawan dia pernah nak buat persembahan dekat sekolah rendah kalau tak silap saya, persembahan Ulik Mayang. Tapi ada gangguan lah masa tu. Kalau tak silap saya, gangguan histeria ke apa tak. Saya tak ingat sangat waktu tu sebab kakak saya sekolah rendah, dan waktu tu saya pun sekolah rendah. Kalau waktu yang kakak saya sekolah menengah tu, saya ingatlah sikit. Waktu kakak saya sekolah rendah, saya tak ingat sangat sebab waktu tu saya kecil lagi. Banyak main dengan kawan-kawan je lagi banding dengan cerita-cerita benda ni. Biasalah waktu kecil-kecil dulu saya agak penakut lah dengan benda-benda ni. Tapi sekarang ni saya nak kata berani sangat tak juga. Tapi saya berkata saya boleh hadap lah. Kecuali Lipan. Kau jangan ajak aku nak jumpa Lipan. Seriously, kalau nak cerita pasal kisah seram, pasal berkenaan dengan benda-benda tu, bagi saya tak berapa nak seram sangat lah. Hari tu pernah sekali lah saya kena ganggu dengan Lipan ni, which is saya nak basuh pinggan dekat dapur. Waktu saya nak masuk ke dapur tu, dekat depan pintu dapur tu, tiba-tiba Lipan ada elok dia laju, dia datang ke arah saya. Waktu tu saya tengah pegang mangkuk kot. Nasib baik segala benda tu dah habis. Mangkuk dengan cawan, nasib baik benda tu dah habis. Saya campak je semua benda tu sebab Lipan tu memang besar kot. Memang Lipan besar, Lipan bara. Laju kot dia pergi ke arah saya. Saya tak cakap banyak, saya capai kucing saya bawa naik atas sebab saya takut. Sebab kucing saya ni pun, dia kalau tikus, dia cabut lari masuk dalam. Saya tak tahu kenapa. Kalau lipas ke Lipan, dia bukan main laju lagi nak mengejar. Kalau lipas tak ada masalah. Kalau cicak tak ada masalah. Kalau Lipan, itu masalah. Kalau dia kena sengat, tak ke mati kucing saya tu. Saya terus cakap banyak, saya terus capai dia, bawa lari naik atas. Waktu tu. Itu baru jadi tau. Baru tahun ni jadi. So agak huru-hara sikit lah. Rumah saya kalau ada Lipan. Okey, itu saja perkongsian saya pada kali ini pasal tarian. Ini adalah topik yang saya suka sebenarnya sebab dalam muzik pun kita akan bergerak ikut tarian juga. Tak kisah apa benda pun. Kalau lagu yang agak rancak, banyaklah lagu-lagu yang akan jadi. Kalau macam lagu rock and roll, lagu pop, dia ada tarian diorang kan. So, minggu depan saya akan bercerita tentang tarian klasik pula. Sebab tarian klasik ni antara tarian yang saya boleh kata dulu saya gelak lah. Sekarang ni saya agak puji gila dengan orang yang hidup pada zaman klasik tu. Sebab zaman kita ni tarian makin pelik banding dengan zaman dulu. Bukan tarian pelik, tapi tarian tu cantik, kita yang pelik. Dia ada banyak lah tarian yang pada zaman dulu saya agak minat, which is zaman klasik.
Saya tak nafikan, saya salah seorang daripada orang yang minat tarian zaman moden, tapi bukan tarian Fortnite, bukan tarian sotong. First of all, tarian Fortnite tu nampak macam senang tapi sebenarnya susah. Second, tarian sotong, sebab saya tak berapa suka sangat makan sotong sebab daging dia agak liat. Macam orang bodoh menari kat depan kamera tu, dik. Korang faham lah apa tarian sotong tu. Kalau tak faham juga, Google. Sebab memang ada banyak tarian yang merujuk ke arah sotong tu. Saya minat dengan tarian moden. Salah satunya adalah tarian dubstep. Dubstep bukannya muzik saja, bukannya genre muzik elektronik zaman sekarang. Dubstep sebenarnya dia adalah salah satu daripada tarian juga. Kalau tak tahu, korang Google. Ada satu YouTuber, saya tak ingat lah nama dia sebab nama dia agak complicated sikit nak sebut. Ejaan dia pun agak complicated. So saya tak tahu macam mana nak sebut nama dia. Yang saya ingat nama dia mula huruf M. Tapi nama dubstepers dia saya ingat lah. Dubstep non-stop kalau tak silap saya. Kalau korang nak tahu, korang cari je dekat YouTube tu, ada je. Saya memang minat dia punya tarian, dia punya gerakan sebab agak berlainan lah banding dengan tarian lain. Itu dalam part 3 lah kemungkinan episod bahagian tarian moden. So minggu depan adalah minggu tarian klasik. Okay, so kita jumpa lagi minggu depan. Bye.